This one itu. Ke dia kata bukan. Dia kata apa? Itu ke ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. So far ada yang kawan-kawan tak on lagi sebab cuaca hari ni mau hujan. Guru apa semua tak apalah lambat sikit. Mana yang cuaca dia ribut-ribut ke kawasan ni lambat sikit masuk lah. Alright, boleh nampak tadi Danish dia masuk awal. Danish baca doa boleh Muhammad Danish? Danish ada? Senyap, Danish tak ada Nakiuddin dah baca doa? Nakiuddin? Nakiuddin? Assalamualaikum semua. Danish ada tak? Selamat petang semua. Cuaca hari ni gurung. So ada kawan-kawan yang lambat masuk, tak ada masalah lah. Sebab cuaca gurung bahaya juga kalau online ni. Ribut petir semua. Alright, Danish ada tak? Boleh nampak ada Danish? Danish ada? Danish tak baca doa kan? Muhammad Danish? Muhammad Danish ada? Muhammad Danish tak ada? Online awal je? Online awal orang ni tak ada? Nakiuddin ada Nakiuddin? Oh, masuk balik. Muhammad Danish, baca doa Muhammad Danish. Ataupun Nakiuddin. Mana pelajar ni hari ni? You all ada ke tak ni? Dengar tak suara benda? Dengar bunda. Dengar. Kenapa senyap je lelaki tu? Bunda nak dengar suara pelajar yang jarang dengar ni. Danish tak ada yang Danish? Nakiuddin pun tak ada? Tazmi ada? Saya bunda. Good. Baca doa Tazmi. Kawan awak 2 orang tu MIA lah. Kita baca doa sebelum ni. Sedekahkan Al-Fatihah buat ibu bapa, umat Islam di Palestin dan muslimin dan muslimat sekalian dan diri awak sendiri. Okay. Teruskan baca doa Tazmi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syu alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi arsy sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tazmi. Macam ni lah, kena confident baca doa. Okay, hari ni siapa group presenter? Saya bunda. Syazwan Ya. Syazwan dengan? Syamirul. Syazwan dengan Syamirul. Alright. Syazmi awak dah present kan hari tu? Syazwan, Syamirul. Alright. Teruskan Syazwan.
baik. Definisi remaja kan? Betul tak? Definisi remaja dan rakan sebaya. Okey, hari ni topik kita definisi remaja dan rakan sebaya dan perkembangan rakan sebaya. Alright? So, persilakan Tazwan. Okey, seperti biasa grup pertama yang tanya muslimat pelajar perempuan. Nanti grup kedua presenter baru pelajar muslimin. Lelaki yang tanya. Okey, seperti biasa dengan chat untuk bunda ambil attendance. Boleh nampak? Nampak definisi remaja dan rakan sebaya. Lawa ni perjalanan. Boleh. Memang cuaca hari ni macam awak punya background gambar lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Muhammad Syamirul akan bentangkan tentang definisi remaja dan rakan sebaya. Maksud remaja. Perkataan remaja dia berasal daripada perkataan Latin yang bermakna menuju ke arah kematangan. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin tahu mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi dewasa. Dari sudut perkembangan kemahiran, remaja merujuk kepada satu peringkat perkembangan manusia, iaitu peringkat transisi antara peringkat kanak-kanak dan peringkat remaja. Semasa seseorang itu mengalami zaman remaja, dia akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik, termasuklah perubahan jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Akibat daripada itu, remaja merupakan orang yang emosinya tidak stabil dan sentiasa bermasalah. Untuk rakan sebaya pula, dalam sosiologi, rakan sebaya adalah sekumpulan orang yang mempunyai minat yang sama, umur atau latar belakang atau sosial. Ahli kumpulan ini cenderung mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku antara satu sama lain. Kumpulan rakan sebaya mengandungi hierarki dan corak tingkah laku yang berbeza. Semasa remaja, kumpulan rakan sebaya cenderung menghadapi perubahan dramatik. Remaja cenderung menghabiskan lebih banyak masa dengan rakan sebaya dan kurang penguasaan dengan orang dewasa. Komunikasi remaja juga beralih pada masa ini. Mereka lebih suka bercakap mengenai sekolah dan kerjaya dengan ibu bapa mereka, dan mereka suka bercakap mengenai hubungan interpersonal lain dengan rakan sebaya mereka. Assalamualaikum. Semua boleh dengar ke? Boleh, okey. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri remaja. Yang pertama ialah remaja suka bergaul dengan rakan sebaya daripada ibu bapa. Pada peringkat ini, remaja akan mula belajar bergaul dengan orang lain selain daripada ahli anggota mereka. Ini bermaksud bahawa peringkat remaja merupakan peringkat perkembangan sosial seseorang. Sehubungan dengan itu, orang remaja adalah suka berkawan dengan dan suka tersinggung dengan masalah sosial. So dari sini kita boleh faham bahawa seorang remaja lebih suka untuk berkongsi apa yang dia rasa, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka dengan rakan sebaya dengan dia. Sebab mungkin dia malu nak share dengan ibu bapa, sebab itu dia lebih selesa dengan rakan sebaya. Dan yang kedua ialah suka berangan-angan. Remaja yang normal mempunyai angan-angan sihat mengenai masa hadapan mereka. Mereka sentiasa memikirkan apa yang akan mereka buat pada masa hadapan. Dan seterusnya ialah senang terpengaruh oleh emosi. Remaja ni dia senang terpengaruh dengan emosi. Hal ini adalah kerana rasional mereka masih berkembang dan masih belum sampai ke satu tahap yang sempurna. Maksudnya remaja ni ialah satu stage di mana kita baru nak mula untuk berkembang lah, untuk mengenal erti dunia sebenar. Okay, next. Baiklah, pada hari ini kita akan tengok tentang masalah sosial dalam kalangan remaja. Kebanyakan remaja melibatkan diri dalam masalah sosial yang membimbangkan seperti lumba haram, seks bebas, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah dan banyak lagi. Mereka beranggapan untuk menggunakan masa remaja mereka dengan hidup bergembira dan tidak mengendahkan apa yang bakal terjadi apabila mereka dewasa. Selain itu, remaja juga mempunyai perasaan ingin tahu yang sungguh tinggi, seperti mahu mencuba segala perkara dan baru
baru bermula untuk mengenal dunia. So apabila seseorang tu dia dalam sampai dalam tahap remaja, dia punya perasaan ingin tahu dia amat tinggi. Semua benda dia nak cuba. Jadi kita bila sampai kat remaja ni, kita kena jaga diri kita betul-betul. Okay, seterusnya. So macam tadi macam Syazwan kata, perasaan ingin tahu yang tinggi. Saya boleh bagi satu contoh, ialah macam rokok lah. Kadang-kadang kita tengok member rakan sebaya kita isap rokok kan. So kita punya perasaan ingin tahu tu, kita tanya member kita, kenapa isap rokok? Lepas tu mesti kadang-kadang mereka akan jawab, rokok ni boleh hilangkan stres. Lepas tu kita pun cuba kan. Padahal actually tak ada pun bukti-bukti saintifik yang mengatakan rokok boleh menghilangkan stres. So disebabkan perasaan ingin tahu kita tu dah kita cuba, akhirnya membuatkan kita jadi ketagih lah. So kita akan masuk ke punca gejala sosial. Punca yang pertama ialah datang pada diri kita sendiri. Kebanyakan remaja tidak mengetahui cara menyelesaikan diri dalam persekitaran mereka, tidak mengetahui cara menghadapi tekanan dalam kehidupan. Keluarga. Ibu bapa yang tidak memberikan perhatian serta kasih sayang yang cukup akan mengakibatkan remaja berasa terabai. Dan yang faktor yang kedua dalam keluarga ni ialah ibu bapa yang selalu bergaduh akan membuatkan anak mereka keliru dan tidak tahu untuk bergantung pada siapa. So benda ni selalu ialah common thing yang selalu berlaku. Kadang-kadang parents ada family yang parents selalu bergaduh. So anak-anak ni dia macam lost. Dia tak tahu nak bergantung kepada siapa. Sebab tu yang dia akan pergi kepada rakan dia. So next. Okay, punca gejala sosial yang seterusnya ialah kewangan. Remaja yang terpengaruh di dalam kemewahan dan keseronokan hidup akan mula mencari alternatif lain untuk mendapat duit. Akibatnya, mereka akan melakukan jenayah mencuri, samun, ragut, perompak. Malah ada yang sanggup melacur bagi mengekalkan kehidupan yang lalai dan mewah. So bila kita sampai remaja ini, ada antara mereka yang nak hidup mewah. Kita nampak kawan-kawan dia selalu lepak malam, keluar sama-sama. Dia pun nak juga terlibat walaupun dia mempunyai kesempitan dalam segi kewangan. Seterusnya, rakan sebaya. Rakan sebaya menjadi pengaruh yang sangat kuat untuk mencuba perkara-perkara yang terlarang. Dan pemilihan rakan sebaya yang salah boleh menentukan akhlak dan moral seseorang. Apabila seorang tu meningkat sampai ke remaja, dia kena pilih kawan dia betul-betul. Sebab kawan dia tu jugalah yang akan membentuk akhlak dan moral dia. Seterusnya. Dan yang terakhir ialah cara-cara untuk mengatasi masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Yang pertama kita lihat dalam dimensi ibu bapa. Ibu bapa haruslah banyak meluangkan masa bersama anak-anak, mempunyai hubungan yang rapat dengan anak-anak dan mempunyai satu kepercayaan yang kuat. Dan daripada sudut masyarakat, ialah masyarakat sekeliling haruslah terlibat untuk membantu menaikkan nilai-nilai murni dalam diri dan pendidikan awal sebelum jadi dewasa. Dan yang terakhir daripada sudut rakan sebaya, iaitu kita haruslah peka dengan keadaan rakan-rakan kita dan kita haruslah membimbing rakan-rakan kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang negatif dan tidak elok, dan sudi untuk mendengar masalah mereka dan memberi sokongan dan galakan positif kepada rakan sebaya. So sebagai seorang rakan, kita haruslah peka dengan kawan kita. Janganlah berkawan semata-mata untuk have fun, tapi aku kata ambillah tahu kalau dia ada masalah ke apa-apa ke, supaya kita boleh serba sikit menolong dia. Okey, itu saja daripada saya. Terus Wan, soalan Wan. Terima kasih.
Okey, seterusnya kita Mas. akan Terus kepada soalan yang Bonda. Okay, boleh buat simpulan dulu. Thank you untuk Syazwan dan Samirul. Presentation Okey. baik. Sebab tajuk-tajuk pun memang tajuk yang baik. Sebab memang kalau di kalangan pelajar-pelajar ni sekarang, kalau dulu normalnya yang suka cari duit tambahan ni pelajar perempuan je kan. Jadi gigolo semua tu. And then sekarang macam trend lah, lelaki pun willing to. Kan? Tak kisahlah jadi anak ikan ke apa ke. Yang menyedihkan generasi sekarang ni adalah sebab you all willing to dapat duit tapi sumber tu tak halal pun tak apa. Sumber tu tak ada maruah pun tak apa. Macam dia ada duit. Sebab bila ada duit, macam yang rakan anda present tadi betul lah. Sebab kita mengejar gaya, glamour, famous. Yang tu yang kita penting. Sebab kalau kita tengok banyak app-app, lama-lama TikTok ke apa semua, banyak remaja-remaja yang mudah menjual diri. Kan? Sebabkan nak glamour. Tapi budak pusat dia glamour dia akan ada sementara je lah. Glamour tu sementara je. Dia takkan berkah lama. Once you dah tua, nanti you akan menyesal dengan apa yang you buat. Tapi rugilah bila you dah tua pun menyesal. Sebab kenapa boleh kata menyesal? Sebab satu hari nanti you all akan berkahwin, ada anak-anak. So anak-anak you melihat diri you bagaimana. Jadi bila nak buat sekarang ni, bila nak buat sesuatu yang jahat, kena fikirkan kedua ibu bapa. Dan kalau betul awak memang jenis anti ibu bapa ke apa semua, kena betulkan diri balik kenapa anti ibu bapa. Selagi ibu bapa tu ada, besarkan awak, tak bunuh awak ke apa semua, hidup sampai sekarang, tak kisahlah dia bagi awak penuh ke nafkah ke tak, tanggungjawab anak tu adalah yang penting. Respect kepada kedua ibu bapa dulu. Respect penting. Dalam Islam macam apa? Ni hari tu result SPM keluar kan, pendidikan Islam. Tapi boleh nak terangkan juga kalau proses-proses remaja ni dia ada dalam teori perkembangan manusia lah. Okay, kalau yang lepas minggu lepas kita dah present pasal tentang teori-teori. Kalau teori kelas awak ke kelas ni? Tapi yang teori-teori ni you akan belajar masa HPD 229 lah nanti. Tapi bonda ringkaskan, bagi kanak-kanak kalau proses yang you awal-awal tu, proses kosong yang 8 bulan tu perasaan. Sebab tu kalau kita tengok proses perkembangan kanak-kanak ni awal-awal mudah nak nangis. Sekejap tekan je. Okey, lepas tu bila umur you all dah mula 3 tahun tu, kalau kita tengok adik-adik umur 1 tahun hingga 3 tahun dia dah start autonomi lah melawan, ada yang degil. Sebab tu dia senang boleh, kalau kita tengok dia kecil tu macam dah start melawan, start rasa malu. Memang proses perkembangan begitu. Ada umur 1 tahun hingga 3 tahun. And then umur 3 tahun sampai 6 tahun pula, and then dia nak lawan dia punya same mechanism lah. Rasa betul dan rasa bersalah. Sebab tu proses perkembangan anak tu masa umur 3-6 tahun tu jangan bagi dia pasif. Kena bagi dia asertif. Supaya kita tak nak dia dah besar dibuli, takut. So dia kena jadi seorang yang berani lah 3 hingga 6 tahun. Sebab proses 6 hingga 12 tahun tu pula, yang tadi pun rasa bersalah dalam diri akan datang. Okay, proses-proses perkembangan tu. Tapi bila dah umur 12 hingga 20 tahun, yang proses you all, yang definisi remaja ni adalah 12 hingga 20 tahun, adalah tahap kekeliruan peranan, kekeliruan identiti. Sebab tu kita tengok kenapa yang rasa kelainan gender tu, jantina, lesbian ke gay ke apa semua, proses-proses dia bermula ketika dia lepas balik lah sebenarnya kita. Kalau perempuan ada balik, lelaki sunat semua tu, 12 hingga 20 tahun. Lelaki bukan balik ketika sunat. Lelaki dia punya balik pun ada lah. Okay. Okey, jadi ketika umur 12 hingga 20 tahun tu yang akan berlawan kekeliruan identiti. Alright? Kekeliruan peranan, nak jadi apa. So waktu remaja ni keliru banyak sangat sebenarnya. Dia banyak unconscious mind. Daripada minda tak sedar tu lagi banyak daripada minda tak sedar ketika remaja. Sebab tu you all sekarang depan bonda umur berapa? 20 ke 21? You all umur sekarang berapa? 19. 19 you all perasan tak kekeliruan peranan? Alamak, nak ikut tak? Nak ikut trend dia tak? So kita mudah jadi generasi terpengaruh. Proses-proses ni jarang, tapi remaja yang bijak dia akan tak nak jadi generasi yang mudah terpengaruh. Dia jadi generasi pemikir. Maksudnya bila dia nak do something tu dia fikir betul tak betul. Ini betul ni dapat duit tapi duit ni tak halal kot. So darah daging berbaloi ke? And then jual maruah diri berbaloi ke? So banyak lagi benda-benda yang dia boleh fikir yang untuk majukan diri dia. Okay? Sekejap nak.
So and then inilah proses-proses tahap remaja. Jadi you all semua remaja, bila you all dah umur 21 tahun ke atas tu nanti baru you boleh buat decision making. Kenapa? Bila kajian menyatakan bahawa umur 21 ke atas tu baru kita boleh membuat keputusan yang betul. Kurang konflik. Ada konflik, tipu tak ada konflik, tapi keputusan, tanggungjawab diri sendiri. Takkan sampai nak remaja nak jadi apa tu, ibu bapa nak kena bersalah kan. Kalau hukum undang-undang, kalau di segi kanon undang-undang umur 21 tahun, kalau you bersalah memang you yang kena masuk penjara, you apa semua. Tapi kalau umur you all sekarang, kalau you buat salah, automatically you pun salah, parent pun salah. Sebab dia adalah remaja. Okay. Jadi thank you so much Azwan dengan Syamironya presentation, memang menarik. Jadi you all dah boleh start jawab soalan kawan-kawan tu. Okay. Yang pertama daripada Syazwan, Syamira ada ke? Okey, soalan yang pertama daripada Umairah. Daripada Hanan Umairah Zainurin. Kenapa soalannya berbunyi Kenapa apabila remaja lebih percaya untuk bercerita kenapa apabila maksudnya dia nak cakap yang kita lebih percaya rakan sebaya lah. Okey. Kenapa? Sebab macam yang saya dan Syazwan cakap tadi, di fasa ni kita lebih selesa dengan rakan sebaya kita. Mungkin kita macam lebih ada perasaan malu pada nak cerita something dekat ibu bapa kita. So sebab itulah kita lebih percayakan rakan sebaya kita lah. Jawab. Hanan menjawab tak? Menjawab. Okey. Okay, seterusnya soalan daripada Nurliana Amran. Kenapa terdapat remaja yang tidak mempunyai ciri-ciri remaja seperti suka bergaul, suka berangan dan terpengaruh? Mungkin dia daripada kanak-kanak dia bersikap pasif dan dia punya minat tu lebih kepada suka berseorangan. Jadi dia macam dia tidak suka bergaul. Dan kalau berangan tu pula orang-orang yang berangan ni dia ada banyak yang dekat otak dia tengah fikir dia nak. So dia boleh jadi bukan semua orang akan suka berangan. Dan kalau terpengaruh pula mereka yang mempunyai pendirian yang tetap, macam yang mungkin diorang punya pendirian yang teguh, mereka akan kurang terpengaruh. Jawab ke? Jawab tak tu? Okey, kalau jawab Nurliana, sebab you all ni sebenarnya kadang-kadang remaja banyak guna otak kiri berbanding otak kanan. Kan? Alright. Jadi Alright. Soalan seterusnya daripada Yusra Dini. Apakah contoh masalah interpersonal? Sebenarnya interpersonal ni adalah satu kemahiran sebenarnya untuk mengenal diri kita sendiri. So antara contoh masalah ialah macam apa yang kita nak jadi, macam tu lah interpersonal ni. Jawab. Jawab. Terima kasih. Okay, soalan daripada Nurdiana binti Rashidi. Kenapa remaja selalu mengalami emosi yang tidak stabil? Okay, so bila seorang ni dia nak masuk dalam kategori remaja, dia mula puberty, hormon-hormon dalam badan dia tak stabil. Jadi selain daripada perubahan dalam badan, contoh lelaki misai, dan banyak lagi kan, perempuan pun sama, ada perubahan pada badan, emosi pun dia pun berubah sebab badan kita sedang mengalami perubahan
Dan dalam masa yang sama emosi pun dia apa? Tak stabil juga. Jawab tak Nurdiana? Tapi kan Malaysia kita tak Jawab. memiliki apa tu, penjualan ubat-ubat hormon kan. Kalau kita tengok barat dah start jual ubat-ubat hormon. Membuat hormon-hormon yang menyutralkan badan dia. Kan? Sebab tu kadang-kadang cepat marah. So hormon apa yang orang kurang masa cepat marah. Jadi kalau kat barat dia dah buat kajian, suntikkan hormon. Tapi Malaysia belum lagi lah ke arah suntikkan hormon tu sebenarnya. Sebab kita kan orang Islam, insyaAllah. Benda-benda ni daripada solat apa semua, lahirlah kita punya hormon-hormon tu. Okay, soalan daripada Nur Ayu. Apakah tips untuk memilih rakan yang baik? Okay, sebenarnya tips untuk memilih rakan yang baik ni kita semua tahu lah. Kita kena tengok dia punya personality, kita tengok akhlak dia, tingkah laku dia. Kalau tingkah laku dan akhlak yang kita tengok tu baik, maksudnya dia seorang rakan yang baik lah. Okay, faham tak? Faham. Okay, yang part Ayu ni boleh suka sikit. Contohlah you nampak kawan-kawan you memang you rasa tak boleh nak brain. Kalau you kawan dengan dia, you akan terpengaruh benda-benda negatif, kita avoid. Tapi avoid tu bukan kita benci dia. Kita elak dia, kita unfollow dia. Tapi at the same time kita kena doa untuk dia supaya dia berubah. Sebab dia tengok orang ada orang yang kuat, dia charge negatif dengan positif tu macam mana pun dia still positif. Okay? Lagi orang yang tak kuat bila dia kawan dengan orang negatif, dia jadi negatif walaupun dia positif. So, cermin diri kita dulu, kita kuat ke tak? Kalau tak kuat, kita avoid dia. Solution yang terakhir kita boleh buat untuk dia, kita doa. Walaupun kita avoid dia. Bukan kita jadi musuh dia lah. Okay? Boleh pesan untuk memilih rakan sebaya yang baik. Sebab rakan sebaya ni memang 80 to 90% yang akan mempengaruhi diri awak. Sebab lingkaran kita hidup ni, termasuk pelajar-pelajar, kadang-kadang boleh suka tau tengok presentation, boleh tengok you pilih pair. Kalau you pilih pair tu memang rakan-rakan yang memang jenis suka belajar, semua jenis time management bagus, boleh nampak you all punya presentation tu memang bagus. You ready, tak last minute, you know. Jadi kat mana kita kena ubah. Jadi dalam sekitar 5 orang rakan kita yang terbaik tu, kita kena pilih yang betul-betul menolong bantu diri kita di dunia dan bekalan amalan kita dunia dan akhirat. So tu nasihat bonda lah. Okay, yang terdekat dengan you all 5 tu yang paling mempengaruhi awak. Okay, walaupun kita ada orang ramai tapi 5 tu sangat mempengaruhi awak. Jadi kalau macam Ayu, pilih yang terbaik untuk diri Ayu. Alright Ayu? Alright. Okey, seterusnya Nasuha Najiha. Mengapakah remaja mudah terlibat dengan perkara negatif? Dia bukan mudah terlibat dengan perkara negatif sebab remaja ni bila dia sampai tahap remaja, dia perasaan ingin tahu dia tinggi. So kalau boleh dia nak cuba semua benda dalam dunia ni. Dan bila dalam peringkat remaja ni juga, dia seorang tu dia masih lagi belum boleh menentukan baik buruk. Macam bila dia tengok sesuatu tu, dia macam walaupun perkara tu perkara yang tak baik, tapi dia tak fikir terus benda ni tak boleh ikut. Dia macam terfikir macam nak ikut, nak buat. So kebanyakan remaja dia terlibat dengan perkara negatif sebab perkara macam tu. Jawab tak? Menjawab. Okey, terima kasih. Syamirul. Seterusnya ialah mengapa di peringkat umur remaja ramai yang memilih kawan. So ni macam soalan tadi. So di peringkat remaja ni kita lebih tend to have fun lah sebab kita tak ada apa-apa komitmen selain pada komitmen belajar, nak komitmen untuk belajar. So sebab tu lah kita lebih untuk memilih kawan, kita nak have fun dan kita lebih, yang paling penting ialah kita selesa lah dengan kawan kita. Boleh? Faham? Okey, terima kasih. Okey, seterusnya Nur Syahira Farhah. Mengapa remaja lebih gemar meluangkan masa kepada rakan sebaya berbanding ibu bapa? Okey, bila seseorang tu dia dengan rakan sebaya tu, dia lain dengan ibu bapa. Sebab dengan ibu bapa kita ada perasaan hormat, kita cara lainan kita dan cara ibu bapa lain kita pun berbeza dengan apabila kita bersama dengan rakan sebaya.
So remaja lebih gemar meluangkan masa dengan rakan sebaya sebab dia selesa dengan cara rakan sebaya tu kita punya cara kita berhubung, cara kita bercakap, dia lebih bebas. Sebab tu remaja lebih gemar meluangkan masa dengan rakan sebaya. Jawab tak? Jawab, terima kasih. Okay. Soalan seterusnya daripada Nurul Maisara, apakah seorang remaja patut lakukan jika menghadapi judgemental daripada masyarakat? So, saya nak tekankan bahawasanya judgemental dan kecaman-kecaman daripada sekeliling ni akan sentiasa ada. Kita berjaya pun orang judge, kita tak berjaya pun orang judge. So, cuba balik pada diri kita lah, macam mana kita nak handle. Bagi saya, jangan just ignore, jangan terlalu ambil kisah lah. Sebab bila kita terlalu ambil kisah, di situ kita akan mula start stress dan sebagainya. Jawab. Okey, yang Nurul Maisara punya part ni boleh nak respon sikit. Dalam kehidupan ni, kita tak boleh nak kontrol apa yang orang lain fikir untuk diri kita. Tapi kita boleh kontrol pemikiran kita untuk apa yang kita fikir tentang orang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok pun memanglah judgemental ni memang mana-mana pun. Kalau awak diam ke di tegak pun orang mesti buat judgemental. Contohnya kalau awak berjalan, awak berdiri tegak. Kalau boleh suruh sadarkan kelas, okey, Nurul Maisara di hadapan kita, tolong setiap orang bagi pandangan awak tentang Nurul Maisara. Bonda percaya semua orang boleh keluarkan pandangan masing-masing. Walaupun awak tak cakap, just awak diri tegak je. Sebab kita bukan face to face kelas. Kalau face to face kelas Bonda buat aktiviti begitu. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak kontrol apa orang fikir. Sebab dan kita tak ada hak nak marah orang supaya fikir apa yang seperti kita nak. Kita tak ada hak, itu hak dia. Tapi kita ada hak untuk kontrol diri kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita nak lakukan. Boleh Maisara? Boleh ke Nurul Maisara? Budak tak ada layan Nurul Maisara macam yang lepas kan present, lain tak ada selalu kat dia. Okey, seterusnya lah Syamirul, dia tak ada layan tu. Okay, seterusnya Nur Azirah Iriani. Adakah ibu bapa tidak mengambil tahu tentang perangai anak-anak mereka? Dia bukan ibu bapa tidak mengambil tahu. Tapi kebanyakan masa yang kita luangkan, kita akan luangkan dengan rakan sebaya kita. Contoh bila kita masuk college pun, kita dah jauh dah daripada ibu bapa kita. So cara ibu bapa nak pantau tu pun dia akan lebih susah. Tapi ibu bapa kita kena ingat ibu bapa kita akan sentiasa risau apa yang anak dia buat semua. Jawab tak? Jawab, terima kasih. Okay. Seterusnya, apakah langkah untuk mengelakkan dari perasaan ingin cuba benda-benda yang negatif? So, untuk menjawab soalan ni, kita hidup pun dah berbelas tahun lah. Kita tahu benda tu side effect dia buruk ke baik. So, langkah untuk kita elakkan bila kita nampak kawan-kawan kita buat benda yang tak elok, kita cuba jauhkan diri pada tempat tu. Itu antara langkah-langkah dia. Jawab tak? Jawab, terima kasih. Okay, daripada Nurul Afiqah. Apakah cara untuk remaja mengawal emosi mereka? Okay, berbalik kepada rakan sebaya sendiri. Walaupun rakan sebaya ni banyak jadi punca negatif, rakan sebaya juga boleh menjadi tempat kita kita gembira. Sebab bila kita down, bila kita berjauhan dengan family, kita susah nak communicate dengan lecturer, dengan orang-orang yang lain. Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling rapat kita ialah rakan sebaya kita. Jadi sentiasalah stay dengan diorang, luangkan masa dengan diorang. InsyaAllah emosi kita akan terkawal. Jawab tak? Menjawab, terima kasih. Alright. Seterusnya, bagaimana mahu mengelakkan seseorang remaja terjebak dengan masalah sosial selain mempunyai rakan yang baik? So, ni soalan yang sama macam tadi. So kita kena tahu lah apa yang terbaik untuk diri kita. Kita jawab tadi. Okay.
Okay, daripada Aisyah Atirah. Mengapa remaja lebih ramai mempunyai masalah depresi? Okay, bila remaja ni dia rasa down, rasa depressed, dia nak luahkan tu, dia kurang lah orang yang nak menerima dia. Contoh kalau kawan rakan sebaya dia macam melawak tentang depresi dia, dan orang-orang tua kat sekeliling dia pun Telinga. macam tak endah dengan masalah dia. Kebanyakan dari mereka lebih suka simpan. Sebab tu kebanyakan daripada remaja dia banyak yang punya masalah depresi. Alright, yang Sazwan explain tu penting. Betul, remaja depression sebab you banyak simpan. Dan bila you berjumpa dengan sesiapa yang pakar pun you tak luah 100%. Sebab you setting dalam minda you supaya macam nanti orang tahu pun tak pandang aku. Tapi bila you tak luah, you pendam. Orang bukan boleh buat magic tau, orang tak boleh baca apa yang you rasa. And then kadang-kadang boleh tengok trend pelajar lah, suka macam konon-konon nak mogok dalam kelas, tak datang kelas. Tapi kena ingat, dunia kita ni neutral tau. Dia tak seperti you tengok drama and so on tu. Drama tu mainan kita punya hiburan, dia tak realistik. Sebenarnya kalau macam lagi you macam buat tak datang kelas, buat malam-malam dalam kelas, sebenarnya lagi orang tak suka dengan diri you. Sebab orang kan suka macam you all suka perkara yang baik ke tak baik? Sebenarnya. Sebab tu kalau dalam kelas bila you dengan satu harapan lah, bila you senyap, pesyarat akan attention pada you. Bunda tak yakin ada pesyarat attention kat you, tapi boleh kira berapa. Tapi kalau you memang berusaha kedepankan diri you yang naikkan diri you, insyaAllah orang akan tahu. So kena stop to be depressed alone. Share with others. Boleh, jangan pendam sebab depression ni tahap stage 1, you mula pendam, it will be boleh control lagi. Once dia dah stage 4, stage 5, baik-baik normal dah terus ke psychiatrist. Nak yang mana? Sebab dia dah tak boleh nak fikir, dia dah terus unconscious mind dah. Jadi benda-benda tu bahaya sangat. Okay, so awal tu dah depressed, terus luar. Contohnya depressed, tak puas hati dengan sesuatu, tak puas hati dengan mak ayah ke, adik-beradik ke, kawan-kawan, terus cakap. Ya pendam tak tahu solution. Kena ingat tu. Okay, problem, just you think about the problem, you not come up with solution. Sebab setiap problem ni kita kena come up dengan solution. Macam mana nak solution tu? Luah lah. Kalau depression kena luah. Tak luah pada orang yang betul lah. Kena jumpa orang yang betul. Jangan luah pada orang tak betul pula, ni jadi lagi abu lagi. Boleh soalan ni? Jawab tak? Menjawab, thank you. Alright. Saya daripada Nur Atirah. Apakah yang boleh dilakukan ibu bapa bagi mengatasi masalah remaja yang terlibat dengan gejala negatif? Sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa peka dengan tingkah laku anak-anak. Macam kalau macam kita nampak tingkah laku dia tu dah berubah daripada baik pada yang tak elok, contohnya keluar pagi, balik malam. So daripada situ ibu bapa kena cepat-cepat ambil first step untuk mencegah benda tu daripada jadi lagi teruk. Faham tak? Okay, seterusnya Siti Nur Ain. Apakah cara untuk membantu remaja mengelak terjebak dengan masalah sosial? Okay, salah satu cara untuk membantu remaja mengelakkan terjebak dengan masalah sosial, pertama diri sendirilah. Kita datang suatu tempat tu, kita kena letak mindset kita datang tu, contoh kita pergi college, kita nak belajar. Kita jangan lalai dengan keseronokan yang ada kat dunia ni. Lepas tu bila kita tengok kawan-kawan kita terjebak dengan dadah semua ni, kita cepat-cepat ingatkan dekat diri kita yang benda tu benda yang tak elok. Dan kita kena jauh, dan dalam masa yang sama doakan agar mereka menjadi lebih baik. Menjawab tak? Menjawab. Okay. Terima kasih. Daripada Nur Atirah, mengapakah remaja pada zaman sekarang lebih suka terlibat dengan gejala seperti menghisap rokok, vape
dadah sedangkan mereka tahu perkara tersebut boleh membawa kesan yang buruk. So pada pandangan saya, benda ni macam satu trend lah, macam vape kan. Dia macam satu trend, bila kawan-kawan dia semua hisap, dia pun try nak hisap. Daripada try yang kawan punya, dia tagih dia beli yang dia punya sendiri. Sebab bagi saya benda tu dia macam satu trend yang buruk lah, yang tak patut kita ikut, tapi kita ikut. Faham tak? Siapa? Nur Atirah ni, faham tak? Sebab benda-benda yang trend ni macam benda cakap lah. Kita nak jadi generasi terpengaruh ke generasi pemikir? Sebab kita memang suka jadi orang-orang yang mudah terpengaruh mana kita fikir benda tu. Sebab dia kan trend, ongoing, up to date. Walaupun pakai tudung ke, baju kurung ke, bila hisap weight tu macam rare. You all nampak begitu. So macam teruslah. Tapi efek dia macam mana? Kena tahu efek je lah. Macam again benda suka terangkan jangan terpedaya dengan drama. Drama subjek tengok macam perempuan yang nakal-nakal ni apa. Tiba-tiba ada gentleman, Prince Syamil datang ambil dia tak. In reality tak pun. Benda tanya Sazwan dengan Syamirul lah Sazwan Syamirul. Girlfriend awak, kalau girlfriend awak isap vape ke isap rokok ke, awak suka tak? Tak ada girlfriend Tak. mana? Tak Single kalau mana? sekarang Seru nak dia. that's good lah declare kan. Tak masuk benda pilihan awak nak pilih yang macam mana? Yang elok lah, yang elok. Yang tak buat benda-benda macam tu lah. Tapi tak, awak perempuan ni contoh macam mana? Perempuan ni gila betul kat awak. 100% dia will give 100% dia punya life kat awak. Tapi dia teruk lah, dia isap rokok, dia pernah isap dadah. Lepas tu dia pernah buat seks bebas, awak nak? Tak ada. Dia nak berubah. Boleh Betul, didik dia, boleh didik dia. Okay, again Sazwan. Contoh, awak memang jumpa perempuan ni memang dia ada di tebuk tupai lah contoh. Tapi dia nak berubah, hisap vape lagi sebab dia ketagih kan? Apa semua. So you nak tak dia jadikan isteri awak sebab awak nak bimbing dia ni sebenarnya? Dah kalau jodoh kan benda. Kita kena didik dia. Jadi kepada arah kebaikan. Betul Sebab jahat mana pun seorang tu ada point dia boleh berubah. Maksudnya jalan-jalan lelaki yang nak macam siapa lelaki yang willing? Abang dengar ni tentang willing tu nak bantu perempuan macam ni. Syamirul tak nak, dia kata tak mau apa kena perhembat dengan keluarga dia sebab ni. Tak mau dah. Sazwan ni macam okay lah, I bimbing you lah. Tapi jangan pula Sazwan ni kalau nak bimbing, I memang nak bimbing you je tau. Tapi at the same time nanti I akan kahwin lain juga. You sanggup bermadu Tak. Jangan pula bawa cucu pula. Sebab yang pelajar perempuan, sebab boleh tengok banyak pelajar perempuan kena ingat. Malam ni paling penting, kena jaga betul-betul. Okay, tak semua lelaki yang bertanggungjawab tapi tak bertanggungjawab lah majoritinya. Alright. Okay, soalan terakhir Siti Aisyah binti Adnan. Apakah punca yang menyebabkan sesetengah remaja tidak mahu mendengar kata ibu bapa mereka sendiri? Okay, first sebab remaja dia ada perasaan rebel lah dalam diri dia. Tapi antara dia sebab dia tak dengar kata ibu bapa sendiri, berbalik kepada ibu bapa tu juga sendiri. Ada cara didikan ibu bapa tu yang kita perlu jauhkan. Ada cara didikan ibu bapa tu yang membuatkan daripada kecil anak mereka dah kepercayaan kepada ibu bapa dia kurang. So bila daripada first pada masa kanak-kanak dia pendam, dah dia meningkat dewasa, dia macam cara dia lepaskan, cara dia melawan balik kepada ibu bapa mereka adalah dia melawan lah, dia tak mendengar kata ibu bapa dia orang sendiri. Jawab tak Siti Aisyah? Menjawab. Terima kasih. Alright. Okay, tapi boleh nak pesan juga kalau you memang lahir daripada keluarga yang begitu, benda kita tak nak elak lah. Tapi you must be change. Jangan you ikut balik tradisi keluarga tu. Sebab behavior ni bukannya keturunan, behavior yang teruk ni bukan keturunan yang untuk diwarisi. Kita warisi benda-benda yang baik-baik je. Yang tak baik jangan waris. Tinggalkan.
Contoh Siti Aisyah Adnan, contohlah awak jumpa dengan orang yang memang family broken dan so on. Tapi jangan nasihatkan pada diri sendiri ataupun pada rakan-rakan tu, make sure tak apalah I memang daripada family broken, tapi I tak nak keluarga I macam ni. Apa tu kalau kita tengok yang macam chef Ramsay chef barat tu. Gordon Ramsay ya? Apa Anan? Sorry, bonda lupa nama dia. Siapa nama dia? Gordon Ramsay. Yes, good. That's Gordon Ramsay tu. Contohnya dia dilahirkan daripada keluarga yang broken, bapak dia yang jadi kaki pukul and so on. Tapi how dia educate anak dia tak nak benda-benda macam tu. Jadi itulah contohnya. Kalau kita daripada keluarga yang teruk, tak semestinya kita nak didik anak kita teruk. Yang teruk tu kita dah rasa dan kita rasa tak seronok. Tapi jangan balas kat anak-anak kita. Kita change. Sebab kita ada hak untuk change. Bukan benda yang perlu diwarisi. Alright, tapi ada 2 soalan. Ada 2 pelajar perempuan, boleh tengok sikit nama tak ada. Nur Iliana Balkis ada? Bonda saya present sekejap lagi. Lepas ni. Awak tak soal apa-apa ke? Syafiq dia ni cakap tak payah tanya. Sebab attendance ambil daripada present. Tak Okey, dah lepas ni awak present sekali dengan Aina Syafiq Daniel. Okey, awak dengan Syafiq Daniel Aina Amirah? Mana Aina Amirah? Aina Amirah Asmul Afendi ada? Aina Amirah ni tak ada Kosong Rakan-rakan EH Aina Amirah mana Aina Amirah? So far dia tak ada mesej bonda apa semua. Dia masih kawasan dia hujan lebat. Tapi tak apa, nanti bonda check mesej WhatsApp. Mungkin line dia masih tak okey ke apa. Okay, thank you so much Amirul dan Sazwan. Presentation baik dan menjawab soalan juga dengan baik. Semoga menjadi remaja yang baik untuk menjadi contoh kepada orang lain. Sazwan, bonda nak tanya umur awak boleh tengok awak punya jubah tu macam jubah diploma. Awak umur berapa Sazwan? Tak, saya 19. 19 lah. Tu bukan jubah awak lah. Tak, tu jubah graduasi sekolah menengah. Sekolah menengah. Sebab kadang-kadang ada pelajar-pelajar dia umur dia setingkat awal daripada awak kan. Contohnya dia daripada diploma ke, daripada asasi ke dia keluar balik. Sebab banyak trend macam tu. Ada juga masuk STPM lepas tu keluar balik and then kadang-kadang ada gap umur. So far majoriti 19 tahun sini tak ada umur lebihan Ke ada dah tua sini? MKA ke tak ada? Okay, thank you so much Sazwan dan Samirul. Okay, bonda welcoming untuk presentasi seterusnya. Syafiq yang Balkis Ya betul bonda. Alright, go. Continue. Sekejap saya nak papar skrin. Bonda nampak tak skrin? Sekejap tengah loading. Ada? Okay, next week nanti bonda akan suruh tanya ikut fakulti lah Sebab so far pelajar lelaki sikit sangat. Nanti presentation yang group kedua ni macam untung sikit, soalan tak banyak. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Syafiq Daniel bin Hamzah dan kawan saya Nur Elina Balkis binti Muhammad Ramzan. Kami berdua dari EAH 110 Fakulti Kejuruteraan Kimia akan membentangkan mengenai perkembangan remaja dan rakan sebaya untuk HPD 119 Peer Counselling 1. So basically remaja ni definisi remaja adalah perkataan remaja ini berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud menuju ke arah kematangan. Golongan ini juga mempunyai perasaan yang ingin mencuba dan perasaan ingin tahu dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi seorang dewasa. Golongan remaja ini kebiasaannya berumur dalam lingkungan 9 tahun hingga 21 tahun. Bukan itu sahaja, remaja juga dikatakan yang berusia pada tahun lingkungan ini juga merupakan zaman transisi mereka daripada childhood ke adulthood, daripada zaman kanak-kanak berubah kepada zaman dewasa yang melibatkan pelbagai aspek, iaitu aspek biologi, aspek psikologi, sosial dan ekonomi. Selain itu, ciri-ciri remaja juga mereka suka bergaul dengan rakan sebaya mereka
berbanding dengan ibu bapa mereka. Mereka suka berangan-angan, sangat terpengaruh oleh emosi, dan juga remaja kebiasaannya akan mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Sifat ingin tahu mereka juga membuatkan mereka melakukan sesuatu di luar jangkaan orang lain dan juga luar jangkaan mereka, seseorang remaja itu sendiri. So terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja itu sendiri. Antaranya ialah fizikal, emosi, mental dan moral. Aspek yang pertama ialah fizikal. So kita tahu aspek fizikal ni, perkembangan remaja itu sendiri kita boleh adaptasikan dan kita boleh lihat sendiri badan kita, fizikal kita macam mana. Apabila kita hit balik ataupun puberty, ianya merupakan satu kayu ukur dan merupakan satu perubahan biologi yang menandakan permulaan kita sendiri, seseorang remaja itu daripada childhood ke adulthood. Daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa iaitu remaja. Zaman transisi itu sendiri iaitu zaman remaja. Apabila tahap hormon yang memasuki saluran darah meningkat ekoran respons kepada isyarat daripada bahagian otak iaitu hypothalamus. Dekat bahagian otak kita tu, hypothalamus ni fungsi dia adalah untuk menyalurkan dan membuat hormon-hormon yang kita perlukan iaitu testosteron, estrogen, hormon-hormon lain lah macam serotonin, dopamin, semua tu. So the second is fizikal remaja mengalami perubahan yang ketara dan tiba-tiba perubahan remaja ni dia bukannya secara perubahan fizikal remaja mengalami perubahan yang ketara dan secara tiba-tiba. Sifat seksual kedua seperti tumbuhnya bulu-bulu badan, pertambahan lemak badan, perkembangan otot dan juga kematangan organ seksual juga akan timbul dalam perubahan fizikal seseorang remaja tersebut. Aspek yang kedua ialah emosi. Emosi ni kita boleh kaitkan dengan fungsi hypothalamus itu sendiri yang dekat otak kita tu, yang merupakan organ paling penting untuk membuat hormon-hormon itu tadi. So daripada emosi ini juga kita boleh fahamkan dengan perasaan yang sering dirujuk dalam sifat atau perasaan yang bersifat dalaman seperti hati, seperti sifat marah, sifat sedih, gembira, bimbang dan sebagainya. So kita ada banyak-banyak sifat itu ianya tergolong dalam emosi kita. Perasaan dan emosi agak sukar dikawal oleh remaja kerana tidak kesemua remaja rasa puas hati dengan perkembangan mereka antara fizikal dan mental mereka itu sendiri. Dan ianya juga mempengaruhi peribadi seseorang remaja itu. Yang ketiga ialah mental, menunjukkan dan mempamerkan cara dan kerangka fikiran remaja itu tersendiri. Perkembangan mental remaja boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu peringkat awal remaja yang berumur lingkungan 13 hingga 15 tahun dan peringkat remaja akhir 17 hingga 26 tahun. Pada peringkat awal remaja, mereka tidak mempunyai kekuatan mental yang kuat dalam menyelesaikan masalah yang timbul dan pada peringkat awal ini juga mereka cenderung, dia ada tendensi untuk membuat satu keputusan dengan rakus tanpa berfikir secara rasional. Manakala pada peringkat akhir remaja dalam lingkungan umur 17 hingga 26 tahun ini untuk remaja bertukar dan transisi kepada adulthood itu sendiri, mereka cenderung untuk menilai mereka punya kesefahaman dan persoalan dan mengambil keputusan secara rasional dan mereka membuat penilaian secara telus dan mereka berfikir. Moral yang akhir sekali, aspek yang terakhir sekali adalah moral. Secara tidak langsung telah mempengaruhi tingkah laku remaja yang melibatkan pelbagai aspek iaitu isu semasa, pembangunan teknologi yang semakin pesat dan juga ekonomi. Moral juga mempengaruhi tingkah laku golongan remaja.
Masalah ini perlu dibendung demi kemajuan dan kebaikan masyarakat setempat itu sendiri untuk mengelakkan masyarakat berpecah belah kerana terdapat pelbagai masalah yang melibatkan isu moral itu sendiri. Masyarakat sering menunding jari kepada golongan remaja itu sendiri. Menunding jari untuk menyalahkan remaja atas sesuatu perkara dan sudah menjadi stigma masyarakat untuk menunding jari dalam masalah keruntuhan moral itu sendiri. So, contoh-contoh keruntuhan moral adalah dengan lari rumah, mencuri, pengangguran, ketagihan alkohol dan dadah, dan juga menonton video lucu dan etc. Rakan sebaya akan dibentang oleh Alina. Okay, nama saya Nurelina Balkish dan saya akan terangkan pula pasal rakan sebaya. Rakan sebaya ialah pelajar atau remaja yang mempunyai umur yang hampir-hampir sama di antara satu sama lain. Remaja ini cenderung untuk menuruti tingkah laku kumpulan yang mana ia berada di dalamnya. Rakan sebaya ialah sahabat daripada lingkungan latar belakang yang sama dan mempunyai minat yang sama. So, dekat sini, rakan sebaya ni kita akan cari kawan kita yang sama minat dengan kita, yang sama latar belakangan kita. So that kita macam sehati sejiwa lah macam tu. So remaja ini cenderung menuruti tingkah laku, maksudnya contohlah kalau kawan dia tu buat baik, so dia akan ikut juga apa tingkah laku kawan dia tu. So dia pun akan buat baik. Okay, next. Okay, peranan rakan sebaya. First, peranan rakan sebaya ialah pembentukan disiplin. Second, mengurangkan masalah gejala sosial. Yang third, pembentukan moral. Fourth, boleh memberi tunjuk ajar yang baik. Seterusnya, boleh membimbing ke jalan yang baik and then berkongsi masalah dan melepaskan tekanan. Okay, kat sini kita tahu yang rakan sebaya ni dia boleh mengurangkan masalah disiplin dan masalah gejala sosial. Sebab peranan rakan sebaya ni adalah untuk menegur, macam contoh kalau kawan dia tu terpesong melakukan sesuatu yang negatif. So peranan rakan sebaya ni adalah untuk menegur rakan dia yang lagi seorang yang terpesong tu supaya kembali ke jalan yang benar. And boleh memberi tunjuk ajar yang baik ni, saya bagi contoh kalau kawan dia tu tak faham dalam sesuatu pelajaran ke apa ke kan. So saling bantu-membantulah. And yang saya nak tekan, berkongsi masalah dan melepaskan tekanan. So macam yang kita tahu, remaja ni fasa dia takkan cerita dengan family diorang sebab dia malu. So dia akan kongsilah masalah dan melepaskan tekanan, apa yang dia rasa di dalam hati tu dia akan kongsi dengan kawan dia sebab dia tahu kawan dia tu faham dia sebab dia orang sama fasa perkembangan. Okay, next. Okay, kepentingan rakan sebaya ni mempengaruhi perwatakan seseorang. Okay, kenapa dia mempengaruhi perwatakan seseorang? Macam contoh, A kawan dengan B. Bila orang tahu diorang ni kawan, so bila orang nampak A ni, orang dah tahu dah A ni baik. And then bila orang nampak B, dekat situ pun orang tahu yang B ni baik sebab diorang kawan, sama-sama kawan. So kita tahulah yang dua-dua ni baik, perwatakan yang sama. And then rakan sebaya ni juga tempat meluahkan segala masalah macam saya tadi explain, and akan saling bantu-membantu antara satu sama lain. So kalau kita tak ada rakan sebaya, macam mana kita nak selesaikan satu masalah kalau each other tak tolong kan. Next, rakan sebaya ni dapat membantu meningkatkan prestasi pelajaran. Dia relate dengan yang saling bantu-membantu tu sebab kalau seorang tu tak tahu nak buat something, so yang kawan dia lagi seorang tu tolonglah. Okay, next. Faktor pemilihan rakan sebaya, yang first ialah usia. Seseorang itu akan cenderung untuk cari rakan sebayanya yang usianya lebih kurang atau sama. Jaranglah orang akan cari kawan yang umur lain-lain sebab kadang yang kalau umur yang lagi tua ke, dia orang punya pemikiran lain sikit sebab maybe lagi matang ke kan. And then yang second, pendidikan. Mostly rakan sebaya ni dia orang akan
cari rakan sebaya yang satu sekolah atau satu kelas sebab diorang nak sama-sama ada. Diorang nak ada di samping mereka. Okay, yang ketiga, minat. Mostly rakan sebaya ni diorang mempunyai minat yang sama. Macam kita tengok kat definisi tadi tu, rakan sebaya ialah mempunyai minat dan latar belakang yang sama kan. So that's why lah diorang pilih rakan sebaya tu. Yang keempat is latar belakang. Okay, next. Contoh-contoh pengaruh negatif rakan sebaya ialah mengambil bahan-bahan terlarang seperti dadah, mabuk meminum minuman keras seperti arak, mencuri, ponteng sekolah, memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak menutup aurat, tidak menghormati orang tua, suka menggunakan kata-kata kesat dan bersikap buruk. So lepas ni saya akan explain macam mana boleh jadinya pengaruh negatif ni. Syafiq, next. Okay, faktor pengaruh negatif rakan sebaya ni dia ada 4 faktor. Yang first ialah kurang perhatian daripada ibu bapa. Maybe ibu bapa dia terlalu sibuk dengan kerja sehingga tidak dapat fokus dekat anak dia seorang-seorang. Tak pun adik-beradik dia terlalu ramai ke. So bila diorang kurang perhatian, diorang start lah untuk buat benda-benda yang negatif. Yang kedua ialah kurang didikan agama. Kurang didikan agama ni macam kalau parent dia dah hantar dah pergi sekolah agama, dah daftar semua kan. Tapi sebab dia kawan dengan orang-orang yang negatif, sebab diorang kurang didikan agama ni lah, diorang akan ikut je kalau kawan-kawan dia negatif. And then yang ketiga ialah terlalu selesa apabila berkawan. Yang ni saya nak explain yang macam, okay contohlah kalau kawan dia tu negatif, yang seorang lagi ni positif, kalau kawan dia tu suruh buat yang negatif ni, suruh buat benda yang negatif dekat, kejap, faham tak? Okay, Abu dengan Ali, okay saya bagi contoh Abu dengan Ali Abu dengan Ali, Abu ni positif, Ali ni negatif. And then bila Ali suruh Abu mencuri ke apa-apa ke kan, Abu ni dia nak tak nak dia kena ikut juga sebab dia terlalu selesa dengan kawan tu, dia terlalu sayang. So dia takut kalau hubungan friendship diorang tu terputus. So nak tak nak dia kena ikut juga. Okay, yang keempat is salah memilih kawan. Salah memilih kawan ni salah diri sendirilah. Kita patutnya kena tengok dari personality orang tu sendiri. And then barulah kita, kalau macam yang Bonda cakap tadi tu, kalau dia negatif, jauhkan diri daripada dia. Kita doa ke, macam tu. Next. Okay. Kesan pengaruh negatif rakan sebaya. Kesan dia mendatangkan dosa. Macam kita tahu, kita sebagai orang yang beragama Islam, kita tahu benda-benda yang negatif macam ambil dadah, mencuri, semua tu datang dosa kan. Okay. Second is pengambilan bahan terlarang. Bila kita dah pengambilan bahan terlarang ni, tahap kesihatan kita pun akan terancam. Sebab contohlah kalau kita ambil dadah kan, dadah tu dia dah campur dengan macam-macam ingredient tau, yang benda-benda yang tak elok. So dalaman kita pun akan terancam. Okay, kes jenayah semakin meningkat. Macam contoh kalau terlalu ramai golongan rakan sebaya ni mencuri, so kat situ kes jenayah semakin meningkat dan orang-orang pun akan takut sebab kes mencuri ni semakin tinggi. And then hubungan kekeluargaan semakin regang. Contoh hubungan kekeluargaan semakin regang ni, macam orang-orang yang negatif ni, kalau kita perasan lah, remaja yang bersifat negatif ni, kalau kita perasan dia kebiasaannya panas baran. So contohlah kalau parents dia tanya macam pergi mana ke apa-apa ke, dia mesti akan sentap. So dekat situ hubungan diorang akan semakin regang. And last, prestasi pelajaran semakin merosot. So macam tadi tu, bila tahap kesihatan dia semakin terancam, bila dia tak sihat, macam mana dia nak datang sekolah. So prestasi dia pun akan merosot. And kawan pula dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang negatif, yang tak belajar. So prestasi diorang pun makinlah merosot. Cara-cara untuk mengatasi pengaruh-pengaruh negatif ni,
first memupuk sikap saling bantu-membantu. So macam peranan tadi tu, peranan rakan sebaya ni kenalah tolong kawan. Second, memberi motivasi dan galakan kepada remaja. Kalau kawan tu kita nampak down ke, dia macam buntu tak tahu nak buat apa, kita bagilah motivasi kat dia supaya dia semakin ke arah positif. So kesimpulan dia, perkembangan remaja dan rakan sebaya ni banyak mempengaruhi oleh persekitaran mereka. Sorry. Sebagai kesimpulan, perkembangan remaja dan rakan sebaya banyak dipengaruhi oleh persekitaran mereka yang banyak mempengaruhi perkembangan mereka untuk menjadi lebih dewasa dan matang. Macam tadi tu saya dah explain, diorang ni more cenderung untuk ikut apa yang sekeliling diorang ni buat. So, diorang pun nak try and error untuk, so macam kalau benda tu salah, bila dia dah sedar, start dari itulah dia menjadi seorang yang lebih dewasa dan matang. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Alright, thank you so much Eliana Baki dan Syafiq, Daniel. Presentation yang baik. Alright, sekarang start soal. Tapi boleh suka bila you all sebut contoh-contoh yang detail. Okay, macam benda ulang tadi yang masa first group presentation. Kalau kat barat, kita dah ada suntikan hormon-hormon. Sebab remaja ni ada benda yang dia tak balance tau. Bukan remaja je, even dewasa. Mungkin contohnya kebahagiaan tak ada masa kanak-kanak. So dia perlukan hormon endorfin. So dia kena suntik hormon endorfin, serotonin untuk menyeimbangkan badan dia. Okay, oksitonin yang macam Daniel sebut tadi. Banyak hormon-hormon dalam badan yang tak ada. Sebab tu kalau macam pelajar muda rasa ada bagusnya kalau hormon-hormon suntikan ni halal. Contohlah kalau kita nampak kes keganasan rumah tangga kan. Keganasan rumah tangga contohnya lelaki tu kurang hormon endorfin dia. Jadi dia bertindak agresif, memukul isteri sebab dia tak ada kebahagiaan, tak ada kasih sayang, dia tak ada sifat yang lembut. Cuba kita cocok hormon tu. Jadi elok tak dia? Tak tahulah hormon. Yang tu akan ada kajian-kajian lagi. Seperti hormon yang suntikkan kita COVID-19 kan. Banyak proses-proses dia. Daripada halal, tak halal and so on. Jadi hormon ni penting untuk kita lahirkan. Jadi kalau tak, boleh tak heran satu hari nanti you all punya generasi akan datang ni memang akan ada suntikan hormon. Sebab banyak yang macam life fungsi otak tu tak balance. Okay, kalau fokus satu je. Dan bila Baki sebut tadi sebagai rakan sebaya, you kena jangan ikut kawan. Sebenarnya dalam prinsip kehidupan ni, jangan jadi agresif. Agresif ni kita asyik nak marah orang je. Orang salah, kita betul. Tak bagus juga. Okay, kalau pasif pula, tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu apa. Ikut pula. Mengikut je apa orang cakap. Kita kena belajar jadi asertif. Maksudnya kita sentiasa pertahankan hak diri kita. At the same time, kita respect keputusan orang lain. Asertif So, Balkis dengan ni dah boleh start jawab soalan-soalan kawan-kawan. Hello, dengar? Dengar. Okay, soalan first daripada Akmal Ali. Apakah cara yang boleh dilakukan oleh rakan sebaya untuk mempositifkan rakan yang negatif? Macam saya cakap tadi tu, kita tegur ke tolong. Sebab kita yang paling rapat dengan dia kan. So, kita je lah yang boleh tegur dia untuk membuat perkara yang positif. And then, bukan setakat tegur je sebab kadang-kadang orang ni tak boleh terima teguran tau. So kita kena bagilah tahu apa efek dia kalau dia terus menjadi seorang yang negatif. Kenalah bagi tahu kesan-kesan dia kepada masyarakat. Nanti orang akan pandang teruk lah, macam siapa je kan nak persekitaran diorang negatif. Menjawab tak Akmal? And then boleh tambah sikit yang soalan Akmal ni, bila nak menegur tu, boleh percaya kalau lelaki kita dalam kehidupan kita ada ego, super ego and so on kan. And then kalau buat menegur tu kita kena tengok, contohnya Akmal Ali ni rasanya kalau tegur dia suka siapa tegur dia. Kalau contohnya kalau Syafiq tegur dia nak marah ke apa semua, mungkin dia selesa ke. Kalau Balkis tegur, orang yang dia selesa tegur tu kita suruh tegur. Jangan dengan orang yang tak selesa. Nanti jadi nanti dia akan wujud satu situasi menegur tak kena tempat. Jadi konflik lagi. Okay.
Jadinya That's why rakan sebaya yang kena tegur sebab rakan sebaya ni adalah orang yang paling rapat dengan dia. So diorang memang dah tahulah jiwa dan luaran dia. And then kalau you best friend bersahabat pun you akan nampak Akmal ni sebenarnya dia okey dengan siapa. Betul. So beritahu orang tu kau cakap dengan dia yang ni gini. Kita sampai okey dia okey. Tapi jangan awak cakap kalau dia tak selasi kau awak jangan cakap. Confirm dia jadi konflik ni. Dia lagi off kalau manusia dia akan tinggi lagi ego dia. Akmal Ali menjawab tak? Okey, menjawab benda. Terima kasih. Alright, second question daripada Nakio Rejab. Apakah cara-cara mengatasi keruntuhan moral? So, terdapat banyak jugalah cara-cara untuk mengatasi keruntuhan moral ni. Satu yang paling penting adalah dengan didikan ibu bapa itu sendiri. Tanpa didikan dan sokongan daripada ibu bapa tu, kita dapat mengatasi masalah keruntuhan moral itu sendiri. Menjawab tak soalan? Naki menjawab tak? Naki dia tadi boleh sebut senyap Nakio Rejab, menjawab tak soalan? Ya, menjawab. Menjawab boy. Menjawab. Thank you. Welcome. Okey, soalan seterusnya daripada Zafri Hakim. Pentingkah rakan sebaya dalam hidup seseorang? Okey, rakan sebaya ni kan diorang biasanya dalam golongan remaja. Perkembangan remaja ni mustahil lah kalau diorang takkan cari kawan. Mustahil sangat kalau diorang ni sorang-sorang. So, rakan sebaya ni memang penting untuk menjadi teman kita lah. Macam kalau ada masalah, kita boleh luah. Kalau dalam kesusahan, bolehlah membantu ke. Okey. Jawab tak Zafri Hakim? Baik. Okey. Alright, soalan seterusnya daripada Syazwan Syahmi. Apabila seseorang itu sudah terjebak dalam gejala negatif, bagaimana dia mahu berubah menjadi lebih baik? Dia boleh berubah dengan pelbagai aspek. Dia boleh berubah dengan diri dia sendiri. Dia boleh berubah daripada cara kehidupan dia sendiri. Dia boleh berubah dengan dia memperbetulkan balik dia punya mental, dia memperbetulkan balik dia punya sasiah diri, sasiah moral dia, dan dia juga boleh mengawal emosi dia dengan lebih baik. Jadi kalau dia dah terjebak dengan gejala negatif, dia boleh tahu diri dia sendiri apa kesan-kesan kepada diri dia apabila dia dah terjebak sendiri dalam gejala negatif tu. Apabila dia makin lama makin terjebak, makin lama makin banyak pengaruh yang tak baik tu ada pada diri dia, dia boleh tahu apa kesan yang paling buruk akan terjadi pada dia. So, cara dia boleh berubah menjadi lebih baik adalah dia memperbetulkan balik sasiah diri dia, sasiah moral, dan juga memperbetulkan balik cara mental dia, cara fikiran dia sendiri. Menjawab tak soalan Syazwan Syahmi? Jawab, terima kasih. Sama. Okey, soalan seterusnya daripada Umar Rizki. Adakah mustahil untuk seseorang yang positif untuk berkawan rapat dengan seseorang yang mengamalkan perkara negatif seperti merokok, gangster dan sebagainya? Okey, biasanya at first diorang ni neutral tau. Diorang mostly lah diorang neutral, tak buat jahat sangat, tak buat baik sangat. Tapi bila dah lama-lama, biasanya yang negatif ni yang start dulu tau. Maybe sebab dia dah terjumpa kawan lain ke. So, dia terjumpa kawan yang negatif kan. Sebab itulah dia terikut dengan kawan yang negatif ni. Mustahil lah positif akan rapat dengan negatif at first. Faham tak Umarul? Mana Umarul? Begitu Okay, faham. Okay. Tapi bonus video soalan Umarul ni. Jadi tapi kalau you kuat, bagi rakan-rakan yang kuat, kalau kita tengok tadi Syazwan ni jenis macam tak apa kalau perempuan tu memang dari tubuh tupai pun kalau ada jodoh macam mana. Maksudnya dia willing tu. Kalau willing tu maksudnya you kuat nak bantu dia. Kalau contohnya kalau macam kat Malaysia kalau kita tengok hero kita macam Ustaz Abid Liu kan. Dia kuat ke arah tu. So just do it. Dia tak mudah terpengaruh. Jadi bagus ni berkawan. Sebab tu boleh cakap kawan tak ada masalah. Tapi tengok diri kita, kalau kita kuat, kita boleh bimbing dia. Okay, tapi kena strong lah. You jangan terpengaruh dengan dia.
Sebab Boneh risaunya pelajar-pelajar, terutama pelajar lelaki ni dan pelajar perempuan, pasal ingin tahu. Seks bebas lah. Utamanya seks bebas. Sangat mudah. Contohlah kalau Danish, contohnya Umar Sidki budak baik. Tiba-tiba Danish cakap, kau serius lah, kau tak nak rasa girlfriend kau? Contoh. Benda-benda tu simple je. Tanya-tanya tu simple. Tapi ego lelaki tu akan tercabar sebab bila kawan-kawan asyik cabar dia je. Tu jadi bahaya kat situ. Okay. Sebab tu kena balance. Bila kita kawan dengan, kita nampak kawan kita banyak ada yang jahat, kita kena cari kawan yang baik supaya life you tu balance. You nak buat jahat, you terfikir kawan you yang baik. Tapi at the same time, you tahu kawan jahat sebab you nak tahu rentak kehidupan ni macam mana sebenarnya. Yang penting yang macam tadi yang explain, Syafiq yang explain, bila nak bantu diri sendiri apa semua, Boneh setuju. Memang betul. Orang lain boleh bantu awak. Tapi yang paling penting, yang most important yang boleh bantu seseorang tu adalah diri dia sendiri. Kalau orang lain bantu, food feeding dia apa semua, tak bagus juga sampai bila orang nak bantu dia, sampai bila orang nak suap dia. Yang penting kita sendiri yang willing to. Kita yang nak berubah. So diri sendirilah. Benda-benda yang apa-apa ni sebenarnya diri sendiri. Sebenarnya tak ada salah pun Mak Sikri. Boleh je kawan. Tapi kita tanya diri kita. Kita kuat tak? Kuat terpengaruh ke tak? Kalau tak kuat, okey. Ada orang tak kuat. Kalau awak tanya Boneh pun dia kuat. Boneh daripada belajar kuat. Boneh memang ada sekelompok kawan-kawan. Masa sekolah, primary school yang jenis mencuri. Keluar je mall tiba-tiba dalam, boleh curi cap, handbag. Lelaki boleh curi barang. Wow. Tapi Boneh just cakap ini orang apa? Dia kata, senang isu. Kalau kau nak, okey je. Tak. Nanti Boneh akan cakap dia, banyak lagi kot dosa nak pikul ke akhirat esok. Setakat nak curi cap, pen sebatang tak nak. Tak berbaloi. Jadi dia okey lah, tapi kita friend dengan dia. Tapi yang penting you kena kuat. Apa-apa you kena kuat. Boleh? Boleh Umarun. Umarun boleh berkawan, tak ada masalah, tapi kena kuat. Sebab mana faham pelajar lelaki ni suka juga geng-geng gangster kan. Geng-geng along, backup diri dia. Kalau orang ada yang sabotaj diri dia, dia dah ada geng pukul yang akan tolong dia. Dia macam tu juga, ada backup diri. Kena ingat juga. Alright, seterusnya soalan. Okey, soalan daripada Muhammad Danish. Benarkah rakan sebaya mampu mengubah peribadi seseorang? Rakan sebaya ni kan macam yang saya dah explain tadi, dia lah kawan yang paling terapat, paling rapat yang selalu ada di sisi. So, dia betul lah dia akan mengubah peribadi seseorang tu sebab ciri rakan sebaya ni sendiri yang terpengaruh antara each other. Faham tak? Danish, faham tak Danish? Faham. Terima kasih. Okay. Okey, soalan terakhir daripada Muhammad Syazmi. Mengapa terdapat beberapa golongan remaja yang berumur sering berfikiran seperti mentaliti awal remaja? Jadi kita boleh ambil dekat sini kenapa dia dah berumur tapi dia masih ada mentaliti seperti awal remaja, iaitu bersifat melulu, berfikir tanpa menggunakan akal fikiran iaitu rasional. Sebabnya saya rasa adalah dia kurangnya, dia dah matang tapi dari segi mental dia tak matang lagi. Di sini saya boleh jelaskan bahawa saya nak cakap dia sekeliling dia, mungkin orang sekeliling dia tak matang. So dia pun tak matang. Yes, dalam circle dia tu sendiri, dalam dia punya close friends of circles, mesti terdapat lebih daripada satu ataupun dua yang mempengaruhi cara fikiran dia sendiri. So kalau circle of friends dia tu berfikiran seperti awal remaja, iaitu berfikiran mengambil keputusan secara rakus, ada cenderung untuk tidak berfikir secara rasional, ni mesti daripada kawan dia sendiri ataupun daripada diri dia sendiri. Dia dah matang tapi dari segi fikiran dia tak matang. Faham tak? Boleh menerima tak Syazmi?
Sebenarnya konsep ini, sebenarnya bonda suka juga kalau orang-orang yang macam tak bertanggungjawab contoh kalau berkahwin tak bertanggungjawab, bagi bonda dia tak matang. Walaupun dia rasa dia matang, kalau dia matang, dia faham konsep tanggungjawab tu. Tanggungjawab sebagai suami, tanggungjawab sebagai bapa, tanggungjawab sebagai ayah. Tapi kadang-kadang dia pretend to be macam ego, to be to keluarga dari ego. Tapi sebenarnya tak matang, psikologi tak matang. Sebab tu dalam psikologi kita panggil dia unconscious mind, dia tak sedar. Sebab tu bila dah pergi terapi pun dia macam menyesal apa semua kan. Sebab tu banyak kalau kita tengok pasal-pasal, sebab nanti you all bila dah kahwin esok, contohnya ni belajar lah bila dah kahwin esok, kursus kahwin awal-awal just kursus kahwin je. Tapi lepas kita tak ada pun kursus perkahwinan, kursus ada anak, kita tak ada benda-benda tu. Jadi kita yang kena ke arah diri kita untuk mencari benda-benda tu untuk menambah baik keluarga kita. Sebab bila you tak dididik begitu, dia akan jadi generasi tak matang lah. Dia kadang-kadang dididik tapi mungkin pampered lah. Pampered. Macam dimanja ke sebenarnya dia boleh keluarga manja. Jadi isu-isu macam tu lah. Muhammad Sazmi. Alright, Adam Rabili, mana Adam Rabili? Siapa kawan Adam Rabili? Adam Rabili mana? Adam Rabili tak ada siapa kawan dia? Civil? Kejap Madam, saya try call. Kejap. Adam Rabili mana? Zafri Hakim dan Akmal Ali ni gambar kartun, so anak bonda suka. Dia ingat kartun Ejen Ali. Kami cuba call dia jap. Anak bonda kata why kartun like this? Itu orang nak, bukan kartun. Itu nama dia Abang Akmal Ali dengan Abang Zafri Hakim. Letak gambar kartun. Okay. Comel. Okay, tak ada okay, nanti suruh Adam Billy ni sebab dia tak datang, mana dia tertidur. Bunda percayalah, pelajar ni kan nanti tidur. Dia on the way benda. Cuba bukan dia on the way benda. Dia kata ada masalah internet. Oh, dia sama dengan antara seorang tu lah. Aina Amira. Ada Rabili. Ada Rabili. Alright, thank you so much Syafiq dan Baki atas presentation yang baik dan rakan-rakan tanya soalan yang baik dan awak menjawab dengan baik juga. Ada Rabili, kenapa awak tak masuk kelas? Declare terus dalam kelas. Ada Rabili, are you okay? Senyap pula. Ada Rabili? Ada Rabili, boleh tanya ni, jangan nangis. Kenapa tak datang kelas? Tertidur ke apa? Ada Rabili? Lain lagi ke budak ni? Lain lagi ke tu? Akmal, dia lain problem Katanya lain problem. Macam lah Adam. Okay, tak apa. Hari ni memang hujan lebat. So Aina Amira dengan Ada Rabili ni bonda memang letak memang bonda letak isu internet lah Okay, by the way, yang presentation, yang video-video you all ada masalah tak you all buat? Video-video ada masalah tak nak buat? Video apa bonda? Petro TI tu awak tak join ke? Oh, yang tu. Masih on the way. Okay, ada juga yang tanya bonda kalau terlebih minit ke apa, tak apalah, tak ada masalah. Sebenarnya video ni kita sedap mendengar dia during 3 minit ke bawah. Bila kita dah lebih 5 minit tu dia jadi boring. Sebab tu kalau kita tengok macam kita buat program pun, montage 3 minutes je. Below than 3 minutes. Sebab memang otak kita ni more than 3 minutes kita dah tak suka dah. Kecuali kalau you tengok drama lain. Okay, bonda ada post satu lagu tu juga. Okay, ni macam ni sebenarnya lagu tau. Kalau bonda kita face-to-face bonda ajak you all nyanyi sama lah. Tapi lagu ni daripada ex-boss bonda lah dulu ketua kaunselor di ITN Shah Alam. Tapi bonda suka lagu yang dia ajar kepada kita orang semua ni. Dan sampai sekarang bonda ingat. Belajar ni masa bonda praktikal dengan dia tau. Dan bonda dah kerja. Tapi bonda rasa lagu ni best. Cuba baca. Siapa yang willing nak baca tu? Okay, ada Rabili. Are you there? Dah terkeluar balik. Zafri Hakim dah baca, tengok. Zafri?
Tak lain lagi. Akmal. Syafiq Ya, Daniel. benda. Akmal, awak baca yang bonda letak kat ruangan chat tu? Apa tu? Baca. Baca. Awak kena tolong kawan awak yang dah terlive tadi. Sepatutnya dia yang jadi mangsa untuk baca tu. Aduh. Kejap saya call dia balik benda. Dah lah, Aduh. tolonglah dia. Dah lah, ini problem kan? Apa ni kami anak Kalau tak benda. kau, Tak confident lah benda. Baca-baca gitu je benda. cepat Akmal, cepat. Anak muda. Kami anak muda. Kami anak muda. Okay. Kami anak mulia. Lagi? Betul lah. Ya benda dia. Kami sayangkan diri sendiri. Ayuh kawan-kawan. Kita tunjuk bukti. Jaga harga diri sampai ke mati. Kenapa ada background singer pula kat belakang tu? Ha? Betul-betul sikit baca. Baca yang sampai passion yang orang willing nak dengar. Tak sampai tu. Awak baca tu tak sampai. Sakit dok Mal. Mal, baca yang sampai Mal. Dah dengar bodoh. Dia sampai kedua. Yang belakang tu. Buka kamera Mal, bagi tengok muka dia orang tu. Okay. Okay Mal, go. 1, 2, go. Kami anak muda. Bersungguh lah, bersungguh. Bersungguh lah, ya Allah. Macam nak bersungguh lah. Tak tahu lah benda yang tunggu. Kami anak muda. Baca dengan firm. Zafri, tolong dia Zafri. Zafri, tolong Zafri. Zafri, kau tadi ketawa kikik-kikik Zafri? Dah senyap pula dua ketul ni buat alasan. Pandai mengelak Pandai mengelak. Okay, dia macam ni Akmal. Kami anak muda. Okay, boleh bagi intonasi Kami anak muda. Ikut. Apa benda? Cepat kami anak muda. Dennis asyik live ni kenapa dengan Umar Rusik gini? Okay. Kami anak muda. Kan, sebenarnya awak nampak je benda ni perkataan yang simple tau. Tapi you tak bila you baca you macam rasa malu kan. Sebab kenapa malu? Sebab sebenarnya adalah benda tak betul tu. Okay, kita cuba tengok yang okay, Syafiq baca Pik. Syafiq. Bonda, Syafiq pergi toilet. Dia nervous tadi, present. Okay. Kazwan, Syami cuba baca. Okay benda. Kami anak muda. Kami anak mulia. Kami sayangkan diri sendiri. Ayuh kawan-kawan. Kita tunjuk bukti. Jaga harga diri sampai ke mati. Jadi bonda harap benda-benda ni penting tau. So, utamanya pelajar perempuan. Pelajar perempuan kena jaga maruah diri. Sebab life of perempuan ni dia macam rama-rama lah. You cantik. Cantik. Tapi once orang tersentuh you je tak cantik. Macam rama kalau tersentuh, orang tersentuh kelopak dia mana cantik. Dia bukan jadi rama-rama pilihan yang orang nak. Dia perempuan sangat mahal. So you kena belajar efektif lebih berkali ganda daripada lelaki. Sebab lelaki kita tak tahu macam mana nak diagnose dia bujang ke tak bujang. Tapi kalau perempuan kita boleh diagnose dia dara ke tak dara. So be careful bagi pelajar yang perempuan ni. Okay, so lagu ni very very touching. So kami anak muda. Record. Sebab kita dah ini kelas before this. Siapa yang boleh buka mic? Voting sikit. Petang ni. Okay, go. Kami anak muda. Boleh buka mic? Voting sikit. Ada tak? Tak ada. Malu Ayu dah buka mic dengan Adam, malu je malu. Kami anak mulia. Kami sayangkan diri sendiri. Ayu kawan-kawan.
kita tunjuk bukti jaga harga diri sampai ke mati. So again, ingat lagu ni insyaAllah you all akan jadi lebih baik. Apa semua malu-malu ni? Itulah sebenarnya tak bagus main Kelawi Tour ni, tak dapat face to face, betul tak? Tapi thank you so much untuk partisipan hari ni. So jaga diri baik-baik, stay at home, jangan berani mana-mana, COVID-19 still menular di mana-mana. Kalau Bonda tengok Masjid Sejahtera Bonda ini 1 km from nearest Taman Bonda ni dah ada orang kena COVID. So dah dekat lah dengan rumah. Jadi hati-hati semua, itu saja pada Bonda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tak hadir, tolong tengok YouTube channel untuk recall balik video-video sebab tak tahu nanti final test Bonda akan, final exam nanti Bonda akan keluarkan soalan topik yang mana. Alright? So, thank you semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Bonda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Thank you Bunda. Terima kasih ada Nazla Zafri. Bye. Terima kasih Bunda. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Bonda. Assalamualaikum. Salam.